Maksiat lidah yang pertama, kecuali dosa yang membawa kebaikan. Baik, sebelum kita sambung ni, kita punya pelajaran akhlak ni baru mula, iaitu kita nak fahami 7 anggota, 7 panca indera ni. Janganlah buat maksiat. Maksiat ni apa? Kita mesti tahu 7 panca indera ni nikmat dari Allah yang Allah akan tanya besok. Tummalatus aluna yauma idzin anin. Nikmat-nikmat yang Allah telah beri, Allah akan tanya. Kalau agak-agak tak nak kena tanya, bilangan Allah lah, nikmat ni saya tak nak. Saya tak nak nikmat mata, saya tak nak nikmat lidah, saya tak nak. Ini semua yang kita perlukan. Cuma kita belajar Allah jadikan nikmat ini untuk apa, dilarang kepada apa, itu aja. Tinggalkan apa yang Allah tak suka, buat apa yang Allah suka. 7 panca indera ni kalau kita boleh pelihara, tertutup 7 pintu neraka. 7 panca indera ni kita belajar, kita faham apa maksiat dia, dipanggil hidayah. 7 panca indera ni kalau kita faham, mana kita nak gunakan, mana jangan kita gunakan, dinamakan hidayah. Permulaan hidayah Allah nak beri. Permulaan hidayah Allah tunjukkan 7 anggota ni kita jaga. Bila kita dapat fahami pula nak bersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, itu nihayah hidayah namanya. Nihayah hidayah, kesudahan petunjuk. Hidayah, permulaan, nihayah, kesudahan, hidayah, petunjuk. Jadi 7 panca indera ni kalau kita ada ilmu dia, dinamakan hidayah. Kalau dalam hati kita juga kita dapat fahami, itu nihayah hidayah. Jadi itulah 7 panca indera ni. Kita sudah belajar tentang kata Imam Ghazali adalah amanah Allah. Allah akan tanya besok dari amanah. Ini pun kalau kita rasa berat nak tunaikan amanah, beritahu Allah lah kita tak nak. Kita tak nak. 7 panca indera ni mata, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan, perut. Satu kita tak nak. Kita nak. Sebab kata Allah dalam Quran ni, amanah-amanah ni ditanya kepada langit dan bumi, ditanya kepada gunung ganas, kita tolak. Gunung tolak, siapa, langit bumi tolak, tapi manusia nak tanggung. Sebenarnya manusia itu innal insana zaluman jahula, zalim dan jahil. Zalim kata aniaya diri sendiri. Belajar, dah belajar ikut, bukannya susah. Dan Islam ni satu agama yang mudah, kasih awak apa yang awak mampu. Mana yang tak mampu, terlepas. Mata saya dah tak mampu nak kejar, terbiar aja. Mana maksiat boleh terbiar, tak boleh kejar, nak kejar tak boleh. Allah tahu. Misal katalah, misal. Jadi mana yang di luar kemampuan kita, Allah akan pertimbangkan. Islam senang. Cuma yang kita mampu, kita tak nak mampu, ikut nafsu, itu salah. Ini amanah Allah. Manusia tak. Jadi manusia itu innal insana zaluman jahula, zalim dan jahil. Belajar jadi tak jahil. Jangan zalimkan diri sendiri. Kita salah gunakan amanah Allah, nikmat Allah, bermakna kita zalimkan diri sendiri. Sendiri aniayakan diri sendiri. Tak suruh. Kalau orang paksa dengan kubutan, lepas. Kalau awak tak tengok ni orang, saya bunuh awak. Tengoklah puan-puan. Saya kena paksa. Jadi ini kita yang kontrol diri kita. Jadi itulah Allah kata langit bumi yang gagah tak ada amanah.
takut tak dipikul. Manusia tak. Jadi kalau awak cakap pula, awak nak bahaskan, Allah tak tanya. Kalau Allah tanya, saya tak ada. Belum terlambat. Sekarang aku yang awak tak ada. Akal amanah, mata amanah, lidah amanah, mana yang tak nak dia? Harta amanah, anak amanah, hidup ni pun amanah. Mana satu yang tak nak? Semua dah. Kita jadi manusia dah. Tapi tak menunaikan amanah tu. Tunaikan saja. Bukannya berat sangat. Sebab tujuan anggota ni Allah jadikan untuk kepentingan hidup di dunia dan untuk cari bekalan akhirat. Itu aja. Jangan salah gunakan ikut hawa nafsu. Jadi kita mesti belajar. Mata Allah jadikan untuk apa, larang pada apa, telinga. Ni kita dah belajar mata, telinga, sekarang lidah. Yang paling hebat ni lidah. Lidah, muka surat dia banyak. Ada 8 tu yang jadi kebiasaan manusia melakukan ni. Jadi sekarang kita baru mula yang pertama. Sebelum tu saya bacakan sikit dia punya tajuk-tajuk. Kita akan belajar apa maksud lidah 8. Berdusta, bohong. Apa tu bohong? Bohong yang macam mana yang dilarang? Ada tak bohong yang dibolehkan? Saya bohong sunat tak ada? Tolong tolong stop tu cakap bohong sunat. Kalau awak cakap bohong sunat awak buat bid'ah kepada Nabi. Pasal sunat maknanya Allah suka. Jadi siapa yang sampaikan ni bohong ni sunat? Mesti Nabi. Jadi kita sudah buat bid'ah pada Nabi. Tempatnya dalam neraka. Kalau awak nak bohong, satu dosa. Tapi awak tak cakap sunat, satu lagi dosa. Tapi kalau awak cakap sunat, bohong dalam satu dosa, sunat lagi tambah satu dosa. Buat bid'ah pada Nabi. Alhamdulillah ni jangan buat bid'ah pada Nabi. Apa yang agak awak nak buat aja sudah. Jangan jaga ini sunat, ini Nabi suruh. Mana hadis? Kita dah belajar kau tak silap hadis Dami. Ada tak? Mana hadisnya? Kalau kita kata ini sunat, pasal awak nak pakai minyak atas ke, awak nak pakai naik ke, awak nak pakai celak ke, awak nak pakai baju ke, suka hati pakai. Apa awak nak pakai? Suka, ada orang dia suka berias. Ya sajalah. Banyak-banyak satu kesalahan. Tapi tidak buat bid'ah. Tapi awak kalau cakap pun tidak, pakai celak ni sunat, pakai minyak atar ni sunat, pakai inai ni sunat, cakap bohong ni sunat. Banyaklah sunat. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Tak payah awak nak duduk zikir, awak buat benda ni semua dapat pahala. Jadi tak boleh, jangan. Jadi kalau kita akan belajar apa itu bohong dan belajar sikit, akan sambung lagi. Dan bagaimana nak elakkan diri dari bohong. Apa itu menyalahi janji? Bagaimana nak mengelakkan diri dari menyalahi janji? Mengumpat. Apa arti mengumpat? Tak belajar, tak tahu. Kita akan cakap saya ni bukan mengumpat, ceritakan hal yang sebenar. Menantu saya itu pemalas. Hal yang sebenar. Semua rumah saya kerja. Jadi macam nak elakkan diri dari mengumpat? Apa akibat orang yang mengumpat? Awak umpat macam itu kalau awak fikir apa yang awak dapat? Apa yang awak dapat? Awak tak dapat apa-apa. Ada cerita lah satu orang dia dah tak kuat. Jadi dia asyik kata menantu dia ni, dia dah tak kuat. Dia kata-kata menantu ni, dari menantu itu tinggalkan. Maknanya kerana ni mudah. Awak cakap apa yang awak cakap, awak umpan ke, awak komen ke, awak order ke, apa faedah? Kalau kita fikirlah, tak ada betul tau. Ikutkan nafsu, amarah, ikutkan syaitan. Mana kita tak suka? Ya macam sudahlah. Kalau awak nak tahu dia ada salah, dia ni ada salah, semuanya ada salah.
Tak ada manusia kata Nabi yang tak ada salah. Semua ada salah. Alangkah baik kita cari kesalahan kita daripada kita cari kesalahan orang tak dapat lagi, dapat dosa lagi. Jadi memang iblis bertolong-tolongan dengan nafsu dalam perkara maksiat. Sebab awak cuba testing awak fikir susah panjang-panjang lah, Allah, 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 ya Allah pun panjang, ada ya lagi, Allah, Allah, berapa lama awak tengok jam, berapa lama awak tahan. Kemudian awak cerita hal orang, berapa lama awak tahan, ya? Menang cerita orang, fikir tak menang lah. Ada hawa nafsu, ada syaitan, dia semua join lah. Sebab kita kalah. Tapi kita pula tak topak iman, tak kuatkan iman, tak tabahkan iman, iman kita lemah. Dia dua-dua attack aja, dia lah. Jadi itu kita akan belajar pada empat dan bagaimana nak mengelakkan diri dari empat. Semua kita akan belajar macam nak elakkan diri. Mirah dan jidat, berbantah-bantah, menyucikan diri, puji diri sendiri. Ini memang perangai-perangai manusia macam kita lah. Ni orang tak tanya pun kita cerita kebaikan-kebaikan kita. Orang tak tanya tau. Kita cerita kucing kita ni pandai buang air dekat tandas. Tapi macam mana pandai dia buang air dekat tandas pun dia tak pandai istinja. Agaknya kalau dia pandai istinja adalah kejap-kejap dia cerita. Jadi puji kita bela kucing masuk ajar, orang beranak tak masuk ajar. Jadi ini semua puji diri sendiri, Allah tak suka. Itu sebab lidah kita ni, kita baca-baca Quran tak ada syifa. Kalau awak baca Quran ni syifa tak penawar tau, tenang kat dalam dan boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada. Tapi dengan ada cara lah, bukan kata awak baca Quran ada tubuh-tubuh taklah. Magic tak ada. Tapi ada jalan yang Allah akan tunjukkan menjadi penawar. Kurang-kurang penyakit itu tidak berlebihan. Itu dia. Tapi kita tak dapat. Tak pasal? Pasal lidah kita ni ada buat ini maksiat-maksiat. Jadi bila lidah buat maksiat, awak baca Quran tak jadi syifa, awak zikir tak jadi, ala bin dzikrillah tatma'innul qulub, tenang hati, tak tenang. Sebab kita seksa dua dalam diri kita. Apa dia? Dalam semua ibadah yang kita buat ni, pada semayang, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, haji, umrah, apa saja yang awak buat awak tak mau cerita akhirat dengan syurga, cerita dunia. Ada hadis Nabi, ada ayat Quran menerangkan faedah-faedah yang kita boleh dapat dari semayang kita, dari puasa kita, dari semua ibadat, termasuk awak datang belajar. Mari kita dah dengar ada sakinah, ada tenang kan. Macam-macam semua ibadat awak ada hadis Nabi, awak akan dapat dalam dunia. Jadi kalau nak sebut ni panjang lah, dulu kita dah selalu sebut saya ringkaskan saja. Kita tak dapat. Jadi kalau awak tak dapat, semayang tak dapat cegah diri awak dari kejahatan dan kemungkaran, puasa tak dapat menjadi pendidik dari godaan syaitan, awak cari apa sebab? Dua. Pertama, dia punya hukum syarak, dia punya undang-undang. Waktu saya katakan siang itu mungkin kita katakan itu ikut dengan mazhab lah. Di Mekah angkat ismayang, padahal banyak baik kat luar masjid. Tak mau seperti yang air pun tak mengalir. Kau undang-undang tak boleh. Dalam Quran Allah kata famsilu wujuhakum, basuh muka, basuh, makna basuh mesti air mengalir. Dulu-dulu kita pergi haji, orang lama kau pergi haji tahulah air pahit selalu tak ada tau, 24 jam. Kalau malam ni lori air pukul 11 datang, bila lori air kau akan datang lagi isi kat bawah macam
perigi esok sebelah sana. Nanti bila lori air datang ni, semua ambil tea, nak semua beratur. Sebab kita, diorang dah ambil tea besar-besar. Sebab kita ni air dalus habis. Bila nak dapat lagi, esok pun sebelah malam. Tapi kalau macam tu pun ni, kita tak pakai spray tu. Pakai ceri, buang. Takungan air, basuh, mengalir. Buang. Takungan ni, mengalir air. Itu satu bab. Satu lagi, tak tahulah, saya rasa kesian. Orang yang pergi Mekah ni banyak dia punya pengangkam, tak tahulah mungkin dia ada mazhab lain ikut ke. Dia tak mau bermalam di Mina. Dia duduk kat Shisha, dia kata itu sudah Mina. Padahal kalau orang pergi haji terang-terang nampak jamrah apa tu punya sikit tak akan ditulis ini penghabisan Mina. Jadi maknanya yang sikit tu bukan Mina. Jadi kalau bermalam kat situ tak sah. Tak sah bermalam di Mina. Ada sebab macam apa? Yang baru ni saya tengok baru ni dah berapa tahun ni, bukan orang luar negeri, orang Singapura juga sembahyang dekat dalam bangunan Safwa. Safwa tu ada musalla. Kalau siapa yang biasa pergi tahulah, Safwa tu depan dengan Masjidil Haram. Awak naik turun pun bukan tangga biasa, tangga bergerak. Turun, kalau orang ramai akhir Ramadan, haji, awak turun ni tak tahu dah ada saf. Maknanya dah penuh orang. Awak boleh letak saf kat situ, saf yang tak putus. Ini orang semayang dekat musalla Safwa. Maksud musalla Safwa tu kalau awak naik Safwa tu, awak naik tangga-tangga, dekat pertama awak tengok orang jualan makanan. Naik lagi tangga-tangga, ada jualan-jualan. Naik lagi dah penghabisan, tempat tinggal. Naik lift pula. Dan naik lift, tingkat pertama macam gini lah, agak separuh daripada ni, musalla dia tutup semua. Semua tutup. Itu semua tutup rapat. Pintu dia berat, awak buka, dia tutup sendiri. Kemudian lift. Tapi dengan suara imam. Situ orang semayang berjemaah. Kalau tanya pasal, malah nak pergi masjid masak-masak, sini apik dia tempal, bersih. Suara imam memang dengar. Dan saya tengok dah bertahun-tahun ni, bila dibuat kajian ni, 3 mazhab kata tak sah, sah putus. Sah putus tak sah. Melainkan macam dia tak sampai berapa meter lah, agak-agak imam kat depan, kita kat sini. Okeylah, maknanya tak ada jamaah. Jadilah ni orang perempuan imam dekat depan. Maknanya tak putus tapi tak jauh. Nampak imam, dengar suara imam. Tapi kalau imam dekat sini, awak semayang kat seberang depan, tak sah, putus. Dengan jalan raya yang lewat. Dia mazhab kata tak sah. Cuma yang sah kata mati. Pasal dengar suara imam. Dekat Safwa tu kata dia mikrofon. Dan bilik kita pun dengar imam saya. Dia ni 3, dia pilih yang satu. Orang pilih yang banyak, dia pilih yang. Jadi itu macam penyakit lah. Jadi sudah saya katakan tadi, awak mesti tengok undang-undang hukum. Itu yang saya terangkan. Mayang kursi boleh, tak boleh sujud kan, tapi mesti berdiri. Diri awak boleh, mereka kaki awak berbeg, diri dia jatuh, baru duduk kursi. Belajar ikut undang-undang. Jadi sujud tak boleh, okey lah. Mana yang tak boleh, mana yang kita boleh. Tak boleh paksa diri. Itu yang pertama. Kedua, kalau undang-undang tidak betul, tengok dalam itu. Ada sifat-sifat buruk tak mazmumah.
Ada dengki, Nabi kata dengki memakan amal soleh kamu seperti api memakan kayu yang bisa. Sebab awak tak dapat kesan-kesan yang ibarat awak makan ubat, awak makan benda yang hapuskan ubat, tak ada manfaat, tak ada kesan. Padahal semua ibadat yang kita buat, semua Allah janji dunia. Itu yang kita sudah dengar dalam surah Falaq, orang hafal tu ayat 1000 dinar tu, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan lepaskan dari kesusahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang dia tak sangka. Tapi kita tak dapat. Sebab awak tak dapat, mungkin takwa awak tu tak cukup beratus. Cari apa sebab janji-janji Allah kita tak dapat. Dalam kitab ni ayat 186, kalau awak buka, itulah wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu undang ni. Kalau ditanya kepada kamu yang Muhammad dari hal aku, katakan tu dekat, tu dekat. Dan aku akan ujibu. Ujibu ni Allah, dia stajibu kita. Itu undang-undang dia. Kalau Allah akan ujibu, kalau kita ada yastajibu. Apa dia? Ujibu ni boleh dikatakan Allah akan jawab. Allah akan jawab seruan kita. Tapi kita mesti jawab seruan Allah. Maksudnya suruhan Allah, awak mesti jawab. Kalau awak, Allah jawab awak punya doa. Allah akan dikatakan dengar apa yang kita tak. Tapi kita mesti dengar apa yang Allah suka. Jadi kita mesti buat, kita mesti dengar, kita mesti jawab, kita mesti patuh. Baru Allah akan dengar doa kita, akan jawab permintaan kita. Faham ni? Jadi kita buat sesuatu, kalau kita tak dapat, kita cari apa dia punya undang-undang, kita langgar. Apa kesilapan ini? Sebab Allah janji, Allah tak mungkin janji. Apa yang Allah beri tak ada kurang pada sisi Allah. Apasal Allah tak nak beri? Apa saja Allah beri. Allah tak payah nak ada penolong, nak ada pekakar, tak payah. Dia dah terkait. Apa yang dia beri pada dia tak kurang. Jadi pasal Allah tak nak beri, mungkin ada kita punya kesilapan. Jadi cari, saya katakan sekali lagi, hukum hakam yang apa yang kita buat ni, yang kita tak dapat dia punya kelebihan janji Allah dalam dunia ni, adakah kita menyalahi hukum hakam, undang-undang ni? Manusia ni kadang-kadang buat ibadat ikut nafsu, nak senang je, nak mudah je, nak ringan je. Memang betul boleh ringan kalau ada sebab. Kita sudah kita tak pada fikir. Dalam undang-undang fikir hukumnya macam ni. Tapi kalau awak ada fikir kan? Ada kan? Minggu lepas kan saya ada terangkan hukumnya gini, tapi kalau ada sebab diberi rukhsah, belum jalan. Memang baru mudah, tapi kita tak ada sebab, kita nak senang, nak mudah. Ini manusia Jadi itulah dikatakan tadi, tengok undang-undang. Kalau undang-undang tak bagus, tengok hati. Apa niat awak? Apa tujuan awak? Niat tak dekatkan diri kepada Allah, insya-Allah Allah akan dekat kepada kita. Niat tak kurnia Allah, Allah akan beri kurnia ni. Jadi apa yang awak niatkan dalam hati, itu yang akan didapat. Jadi fahamlah kita. Jadi sekarang puji diri, doakan dengan kejahatan. Doa orang kalau dah gerak tu, doa yang bukan semua siap tidak. Awak baca Quran tak jadi syifa. Awak zikir tak akan tenang hati. Melaknat orang, bergurau dengan mengejek, penyerapan. Jadi sekarang kita sudah faham
Yang pertama ni tapi belum habis Orang yang bohong, apa tu bohong? Cakap yang tidak sebenarnya. Ini adalah salah satu daripada pintu munafik. Orang munafik paling bawah, azab Allah beritahu dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sadaqallah. Orang munafik tu bawah neraka, tak ada penolong kan. Jadi orang yang bohong ni salah satu daripada tanda munafik. Lagi-lagi kalau dia ni kerap bohong, suka bohong, jadi raja pembohong. Jadi apa lagi panggil suka berbohong lah. Dulu ada orang gelar dia Kebirang katanya. Itu tak masyhur nama lah, masyhur. Bukan suka Kebirang, bohong. Alhamdulillah lah. Kadang-kadang kita tak dapat hidayah, kita tak tahu tau. Kita bohong ni salah. Kita ingat orang suka kita bohong-bohong ni, lagi-lagi pura-pura bohong, buat kelakar. Alhamdulillah, jangan bohong, jangan sekali-kali. Malaikat akan lari dari orang yang bohong. Maka kalau pada kita lari semua, kalau dikaji, awak ni tak pernah bohong, Masya Allah, tak boleh terkira bohong. Adakah awak ni tak pernah bohong sampai ke tahap ini? Tak boleh kira kita punya bohong. Tapi kita belajar ni, kita ada waspada. Tapi kalau awak tak belajar, jadi berlambak bohong. Kita sudah dengar Nabi Ibrahim 3 kali bukan bohong, elak. Dia dah malu nak jumpa. Macam kita terang-terang bohong. Saya tak tahu, aku dah bohong ni, masa pula ni, aku dah tembak ni. Uring orang, tembak orang dia. Maknanya bohong kan orang, tapi orang menganggap percaya. Alhamdulillah lah, tak keuntungan. Sekarang apa yang kita nak sambung kecuali dosa yang membawa kebaikan, menghasilkan kebaikan, seperti melepaskan orang yang dah dibunuh oleh orang dengan zalim. Ini harus bohong, bukan sunat. Maknanya boleh bohong. Kalau nak bohong, boleh bohong. Lepaskan nyawa orang. Orang zalim nak bunuh seorang, awak sembunyikan. Orang zalim tanya, awak nampak tak? Saya tak nampak. Bohong kan? Tapi tujuan kita, kalau saya kata nampak, mana dia, itu dia. Habis hati-hatinya dah tahu dia ni zalim. Macam orang dulu-dulu, kalau pukul anak sampai berbilai-bilai, sampai pecah rotan. Tengah birang-birang ni, bapak tu cari dengan rotan ni, sembunyikan anak ni. Mana budak tu nampak tak? Tak nampak. Dia sampai dia reda, baru lepas. Bohong kan? Tapi bohong ini tidak haram, sebab tujuannya baik, nak lepaskan daripada kezaliman. Tapi bukan sunat. Kita terserahlah. Awak nak bohong boleh, awak tak nak bohong boleh. Kalau awak tak nak bohong, maknanya kesianah, aniaya lah. Jawab bohong untuk kebaikan, boleh, dibolehkan. Atau tidak melepaskan harta pertaruhan orang padanya daripada orang zalim. Ada orang nak mencuri, kita simpan harta orang, kita boleh bohong? Tak ada. Asal orang zalim. Jadi bila zalim atau penjahat, kita boleh bohong, tapi tak boleh banyak kalimah. 1-2 perkataan dengan niat dalam hati nak selamatkan harta. Boleh selamatkan harta. Perempuan datang, ada duit tak? Tak ada, tak ada duit. Berapa banyak? Tak ada barang emas. Padahal ada. Boleh? Kerana nak selamatkan harta. Islam ni luas. Tapi sengaja bohong. Sengaja macam mana asal bohong? Ada sesuatu lah.
edah ni, kita bohong ni. Kan? Orang ni kalau telefon, dia akan mumpat. Dia akan, walhasil orang ni memang lidah ni kita dah tahulah, memang orang yang kurang ilmu, orang yang jahil. Jadi sudah tentu dia cari ni, dia nak mumpat ke, dia nak apa ke, misalkan tu. Awak dia buat elak. Elak macam mana? Awak keluar. Awak dah keluar, bilangan budak-budak, mak dah keluar. Tapi jangan awak tak dekat dalam rumah, awak tidak bilang mak dah keluar. Jangan awak ada awak ajar pula budak bohong, awak keluar. Itu dipanggil elak. Saya nari duduk, tiba-tiba satu orang lagi. Baru saya nari, tak duduk situ lagi, saya nari berlari. Dah berlari duduk sekejap, ada orang lagi. Dia kata, nampak tak orang lagi kat sini? Kata saya nari, semenjak saya duduk sini, saya tak nampak orang lagi. Bohong ke? Bohong ke tidak? Tak bohong. Semenjak dia duduk situ, duduk sana nampak. Duduk situ tak nampak, tak bohong. Pasal dia tak nak campur urusan dia. Itu dipanggil elak. Elak boleh. Orang ni memang kalau pinjam dia kabur. Jangan syukur. Habiskan dia nak pinjam. Elak. Saya ada duit, tapi ni saya perlukan ni. Ada problem, kita perlulah. Kita tak boleh cakap tak kita sakit ke, nak beli makanan, nak bayar apa-apa bil, saya perlukan. Elak. Jadi itu diharuskan. Elak dan nak buat satu kebaikan. Tidak terlepas semuanya itu kecuali dengan berdusta. Maka ketika itu wajiblah berdusta dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan. Ulama kata wajib pasal kebaikan. Sebab kalau awak tak bohong, kesian. Ani-ani orang yang nak izah diri. Jadi ini selamatkan nyawa, selamatkan harta adalah wajib daripada orang lain. Faham ni? Tapi harus pula ni. Bohong harus, tak ada bohong sunat. Dan harus berdusta. Harus makna boleh. Tadi wajib, sekarang harus. Untuk mendamaikan orang yang berkelahi atau yang berbantah-bantah, seperti mendamaikan antara suami isteri atau dua isteri atau dua sahabat. Sekiranya dapat diperdamaikan dengan berdusta akan tujuan yang baik itu, maka haruslah berdusta. Harus tak? Suami isteri agak tu, tapi tak boleh panjang lebar. Ini kita kalau dah boleh cerita panjang, tak boleh. Dua orang sahabat yang bergaduh, rasa-rasa kita kalau kita bohong ni, boleh tak mereka berdamai? Boleh. Tapi rasa kalau kita bohong pun, sudahlah, awak cakap apa pun saya punya hati dah hancur, dah retak, dah gitu, dah gini, tak ada, saya tak akan baik nanti. Memang tak ada harapan. Jangan buat apa kita nak kotor mulut dengan bohong. Kalau ada harapan, kerja salah dia cakap sayang saya okey lah. Pula dengan dia tu pun awak cakap yang sama, nak damaikan dulu. Ni besok ni Nabi janji kat sini-sini, marilah kita kan 3-3 orang ni pergi damaikan dulu. Bermaaf-maafkanlah. Masing-masing pun ada silap. Ini pun mengaku silap, berusaha damai. Okey. Jadi boleh bohong, wajib bohong kerana menyelamatkan nyawa dan harta. Harus bohong kerana nak damaikan. Dan boleh buat hilaf.
Tapi bohong mengikut hawa nafsu tak boleh. Apa bohong ikut hawa nafsu? Macam bohong. Jadi saya tak reti nak contoh macam nak bohong. Macam nak contoh apa? Okay. Benda yang sebenar awak tidak cakap, awak bohong. Untuk apa? Untuk apa? Nak puaskan nafsu, nak goreng dia, nak keletup dia, tak boleh lah. Atau awak beli air ni 50 sen, awak kata $2. Kalau awak beli 50 sen, awak nak jual $2 boleh? Awak jangan cakap awak beli 50 sen. Berapa awak beli? Awak jangan tanya, saya nak jual awak $2. Kalau nak air kecil ni $2. Ni ada jampi ada kat Malaysia kan. Ada apa baca selawat ke ramai-ramai. Agaknya lah dia taruh satu mesin. Kita baca selawat, tuang tak betul. Ya Allah, buat apa orang selawat? Lebih baik kita selawat. Buat apa orang nak baca doa-doa syifa? Kita sendiri apa kita tak boleh? Kita tak tahu. Selalu kita nak orang doa gitu juga. Kita tak boleh doa sendiri. Nak orang doa. Kita sendiri lebih afdal, lebih baik antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah lebih dekatkan diri minta. Jadi fahamlah saya dah selesai di bohong. Apa arti bohong? Akibat bohong. Jadi macam mana nak lepaskan diri dari bohong? Kalau kita dah tak boleh ada jalan keluar, buat helah. Tapi helah tu yang sebenarnya. Tak boleh bohong. Berapa yang boleh, jangan bohong. Buat bohong ni, jadi kita baca Quran tak jadi syifa, kita zikir tak tenteramkan hati. Lidah kita Allah mahu. Kalau boleh tolong jaga lidah ni, jangan sampai Allah mahu. Lapan ni jauhilah. Tapi inilah dikatakan akhlak ni. Kadang-kadang kalau tak belajar akhlak atau tak nak azam nak perbaiki akhlak, saya dah jumpa lah ada orang dia suka komen yang ni salah orang, suka cerita lah macam hobi. Kalau kiranya lah kita ni tak tahu lah, memanglah saya pun gitulah, suka cari salah orang cerita macam syok lah. Doa kepada Allah, bangun malam minta, ya Allah tolonglah, tolong. Kenapa lidah aku ni suka kondem orang, komen orang, cari salah orang. Ni tolonglah, jaralah lidah aku. Jadi bila kita dah doa tu kita azam. Jangan lagi komen, kondem. Macam ini, kalau ada manusia di sekitar suka cari salah orang. Alhamdulillah. Wayum dikuli humadatin lumadah. Wayum orang yang suka mencela orang, menghina orang ni. Saya dah kata tadi, setiap orang semua ada salah. Tak ada orang tak ada salah. Semua ada kelemahan. Semua ada. Tak kira dia siapa. Ilmu dia tinggi, amal dia banyak, mesti ada kelemahan dia. Kadang-kadang dia tak nampak kelemahan dia nampak kelemahan orang. Kotor tepi mata tak nampak, orang punya kotor dia nampak. Jadi ini semua kita mesti sadar. Kalau kita nak selamat dah. Sebab tak cukup awak dengan tauhid kepada Allah, dengan ibadah yang awak ada, tak cukup kalau awak tak perbaiki akhlak. Bukan saja masuk syurga tu mesti akhlak yang baik. Dunia ni pun kalau akhlak kita buruk ada kawan pun berpisah, ada saudara pun tak bisa menyapa dengan kita. Alhamdulillah. Mak bapak pun tak suka kalau anak tu buruk akhlak. Maka bolehlah kita jagalah akhlak kita. Jangan menyakiti orang, jangan menyusahkan orang. Kadang-kadang ada
tak suka bawa cerita-cerita yang agak-agak orang boleh ngangan-ngangan. Padahal tak ada benda ni. Jadi di sinilah ni akhlak yang buruk. Orang ini tak masuk ke Allah tak suka. Sebab kalau di doa pun Allah tolak. Sebab dia tak ada yastajibu. Macam mana Allah nak menjibu, dia tak dengar larangan Allah, dan dia tak mau dengar apa yang Allah suka. Jadi kita habis selesai berkenaan maksiat lidah yang pertama.